Union? Boleh kita dah masuk ke Union. Dah sedia Boleh. Alright, go. Kita akan masuk Malayan Union. Apa itu Malayan Union? Malayan Union dalam bahasa Malaysia dikenali sebagai Kesatuan Malaya. Bahasa Malaysia ni ialah Kesatuan Malaya. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Malayan Union. So, kita lihat di sini bahawa Malayan Union ini adalah satu, kita kata sebagai hasrat British. Untuk apa? Untuk melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Jadi, British kata apa? Kita buat Malayan Union lah. Macam mana tu? Ini dicarangkan. So kita telah lihat tentang unit perancang tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Horn ni, untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di tanah Melayu dikenali sebagai Malayan Union. Dan Setiausaha Tanah Jajahan British iaitu George Henry Hall ni membentangkan rancangan ini pada 10 Ogos 1945 dan rancangan Malayan Union ini diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dan dalam kertas putih tersebut, British, plan dia, British akan ambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Take note benda ni, di bawah jajahan British. Maknanya, bila diperkenalkan Malayan Union, tanah Melayu ini automatically dijajah oleh British. Dijajah oleh British. Ini officially dijajah. Ya. Ini sama macam British Malaya tapi tukar nama. Ya, betul. Tapi tukar nama je, betul. Cikgu. Ya. Soalan saya ialah, saya ada soalan je, soalan saya ialah apa beza di antara status negeri jajahan dengan negeri naungan? Baik, bagus. Baik, seperti mana yang kamu telah pelajari dalam kelas sejarah sebelum ini, semasa sejarah tingkatan 3, dan sebelum-sebelum ini kalau kamu lihat, kita tengok timeline, cikgu suka untuk gunakan timeline kat sini kalau kamu tengok, pada tahun-tahun sekitar tahun 1000, iaitu 1800, kita ambil daripada 1778 sampai tahun 1941. 1941, British memerintah negara kita menggunakan NNS, NNMB dan juga NNMTB. Betul? Betul, kan? So NNS, NNMTB dan juga NNMB. Dan ini semua sebenarnya statusnya apa? Status semua negeri adalah negeri naungan. Naungan tu apa cikgu? Naungan tu maknanya negeri ini mendapat perlindungan. Dari tentera British ataupun dari kerajaan British. Kerajaan British. Baik. So itu. Kemudian daripada tahun 1941 hingga tahun 1945, negara kita telah dijajah oleh Jepun. Dan kalau Jepun ini kita kata itu adalah penjajahan. Penjajahan. Kerana apa? Kerana Jepun memerintah. Jepun memerintah negara kita. Jadi sebab itu dipanggil penjajahan. Kemudian bila 1945 hingga kita ambil 1945, 1946 lah. Hingga 1948, baik, negara kita telah diperintah secara Malayan Union oleh British, dan ini
status kita bertukar menjadi negeri apa? Negeri jajahan. Bermakna di sini maksudnya apa? Maksudnya British menjajah okey, ataupun juga kita kata sebagai memiliki tanah Melayu. Itu maksud dia. Jadi sebenarnya kalaulah ada orang tanya, dan benda ni memang dah jadi satu perbincangan sebenarnya. Kalau diorang kata, okey, negara kita telah dijajah oleh British bertahun-tahun lamanya, beratus tahun. Sebenarnya, kalau betul-betul dijajah, kat sini je. Kat sini je betul-betul dijajah. Iaitu hampir berapa tahun? Hampir 2 tahun ataupun exactly 1 tahun setengah. 1 tahun 10 bulan sebenarnya. 1 tahun 10 bulan. Kalau katakan ini dijajah, ini bukan jajah. Ini negeri naungan. Dan apa bukti ini negeri naungan, cikgu? Perasan tak? Negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Seperti Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Kemudian negeri Melayu tidak bersekutu. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Semua negeri ini ada sultan lagi tak? Ada. Ada sultan. Sultan memerintah lagi tak? Ya, sultan memerintah. Jadi di sini, okey, itu taraf negeri naungan sahaja. Nampak tak? Jadi bermaksud di sini Malayan Union adalah negeri jajahan, menjadikan tanah Melayu negeri yang dijajah. Tapi naungan Cikgu, itu dapat perlindungan. Ya. Malayan Union ni nak jadi negara republik bukan sultan. Ya, betul. Cikgu, Betul, republik. Ya. cikgu. So cikgu bagi tahu naungan tu maksud mendapat perlindungan. Lepas Yep. tu apa bukti naungan tu bukan jajahan ialah sebab ada sultan. Ya. Dan Malayan Union tu sultan macam tak ada kuasa langsung dapat Ya, betul. Ya, cikgu. Okey. Jadi saya masih keliru ni lah, kalau kita daripada apa yang cikgu bagi ajar kepada kami ialah semasa naungan tu juga sultan memang ada kuasa, tapi masa tu yang saya tahu sultan ada kuasa dalam masa saya resident British. Masa naungan tu cikgu bagi tahu kan, resident British kan dia macam mempunyai kuasa yang banyak. Sultan macam dia tak boleh kacau bab adat resam macam dengan agama je. Presiden mempunyai kuasa yang lagi besar. Betul. Jadi Melayu ni pun macam kuasa lagi besar pada sultan. Jadi apa beza dia? Okey, sebenarnya kalau ikutkan, walaupun kamu kata bahawa kuasa sultan lebih besar, tetapi tampuk pemerintahan, maknanya pemerintahan semasa negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, yang tampuk tertinggi, maknanya yang memerintah secara tertinggi itu adalah sultan. Masih lagi sultan. Cuma ada residen British di tepinya itu yang akan berkuasa dalam bidang pentadbiran. Dan sebenarnya dia memberi nasihat dalam pentadbiran kepada sultan untuk sultan jalankan. Ingat apa tugas residen? Residen ialah memberi nasihat dalam hal pentadbiran kepada sultan. So sultan yang akan jalankan arahan itu. So bukannya residen bagi advice saja. Jadi waktu itu bermakna sultan-sultan yang ada di tanah Melayu masih berkuasa berbanding Malayan Union. Malayan Union, sultan-sultan ini diletakkan dalam dalam majlis majlis raja-raja yang hanya uruskan hal agama dan adat istiadat. Hal pentadbiran semuanya diserahkan kepada Governor General ataupun Governor Malayan Union. Jadi, sultan dah tak ada kuasa langsung. Itulah dia perbezaan negeri naungan tadi dengan negeri jajahan. Nampak tak? So negeri jajahan memang sebenarnya dikuasai sepenuhnya oleh British. Okey, bagus soalan tu. Dan kalau siapa yang ada soalan seperti Sarina ke Nurul Hidayah, kalau ada soalan boleh tulis dalam Zoom chat. Ataupun mic untuk bertanya. So jangan takut. Baik. So kita teruskan dengan seterusnya. Kita lihat Malayan Union ya. Unit Perancangan Tanah Melayu dibentuk di London pada bulan Februari 1943. Unit Perancangan Tanah Melayu ini
Dan rancangan Malayan Union ini telah dibentangkan di Parlimen British. Sudah bentangkan dah. Dan pada waktu itu Persatuan Pelajar Melayu Britain. Zaman ini ada pelajar-pelajar Melayu yang sedang belajar di Britain telah menghantar memorandum. Memorandum ini sebenarnya adalah satu kertas pernyataan. Satu kertas pemakluman kepada kerajaan British, meminta memorandum ini meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Maksudnya di sini Persatuan Pelajar Melayu Britain ini dia minta supaya kerajaan British, kerajaan Malayan Union yang akan dibentuk tu janganlah kau buat kewarganegaraan tu secara jus soli. Kami tak nak secara jus soli. Apa itu jus soli? Jus soli ialah syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Maksudnya, siapa yang lahir di tanah Melayu automatically jadi warga negara Malayan Union. Dan ini membimbangkan kerana pada waktu itu tanah Melayu ada orang Melayu, ada orang Cina dan juga ada orang India. Jadi, dikhawatiri orang-orang Melayu, pelajar-pelajar Melayu ini khawatir bahawa dengan jus soli nanti bahawa bilangan orang Melayu semakin berkurangan, menjadi kecil berbanding bilangan orang Cina dan orang India yang lebih ramai. Jadi itu kebimbangannya lah. Jadi sebab itu diorang tak naklah guna jus soli itu. Baik. So kita lihat di sini, Tan Cheng Lock, salah seorang tokoh Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum ataupun kertas cadangan kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Kemudian kertas 6274 telah diwartakan dan rancangan Malayan Union ini disiarkan dalam warta kerajaan. Dan pada akhirnya Malayan Union dilaksanakan di tanah Melayu pada 1 April 1946. Satu soalan cikgu nak tanya kamu. Kamu perasan apa-apa tak tentang tarikh pelaksanaan Malayan Union? Ada nampak apa-apa tak? April Fools. Ya, nampak tak? Nampak tak? Malayan Union diwujudkan pada 1 April 1946. Dalam budaya barat, 1 April itu merujuk kepada April Fools. Persoalannya adalah, adakah tanah Melayu ini dan Malayan Union ini 1 April Fool? Apa pendapat anda? Ya. Ya. Maksud cikgu? Maksudnya, adakah perancangan Malayan Union ini sebenarnya adalah 1 April Fool yang besar? Saya rasa dia satu pelancaran untuk memfullkan tanah Melayu. Ada penipuan ataupun sebenarnya ada something hidden dekat sini. Ini. Nampak tak? So 1 April ini. So macam lain macam je kan? So senang nak ingat. Tak apalah. Kita ambil yang positif. Malayan Union dilaksanakan pada tarikh April Fool iaitu 1 April 1946. Sudah nak ingat. Kalau soalan tanya, bilakah Malayan Union dilaksanakan? April Fool. April Fool. 1 April 1946. So ada ramai yang akan kata, Alif mungkin akan kata, cikgu, kebetulan tu cikgu. Baik. Untuk pengetahuan kamu, sebenar-benarnya, kadang-kadang kalau kita kata, kebetulan. Tetapi, tidak ada sebenarnya dalam hidup kita ni, tak ada yang kebetulan sebenarnya. Segala-galanya telah dirancang. Bak kata orang sekarang kan, mereka dah lama rancang, kita je yang lalai. Baik. So, tak ada. Sebenarnya contoh kalau kamu ingat tarikh kemerdekaan Malaysia 31 Ogos 1957.
Kamu ingat saja-saja bagi 31 Ogos ke? Sebenarnya tarikh 31 Ogos 1957 tu sebenarnya telah ditanyakan kepada Tok Imam, Mufti dan juga ahli-ahli yang warak tentang tarikh yang paling sesuai, dan mereka telah memilih 31 Ogos 1957. Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Iya, betul. Okey, sebelum kita meneruskan, kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar. Sekejap kita hormati azan. Kita sambung pembelajaran kita. Okay, dan kita akan lihat kembali tentang Malayan Union. Okey, Malayan Union berkaitan dengan tarikh 1 April 1946. Okey, kita lihat tentang kertas putih. Mungkin ramai yang bertanya tentang kertas putih yang telah dirancangkan oleh British untuk rancangan Malayan Union. Apa isi kandungan kertas putih itu, cikgu? Baik, kertas putih 6274 ini membentangkan tentang 13 perkara kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari 1946. Antara perkara dalam kertas putih ini, kertas cadangan ini ialah tentang konsep kesatuan Malaya itu, bentuk pentadbiran dia macam mana, sistem perundangan yang digunakan, kedudukan Raja-Raja Melayu macam mana pula, syarat kewarganegaraan macam mana pula, dan juga bagaimana kedudukan agama Islam. Okey. Baik. So ada tanya, cikgu, tadi cikgu cakap ada kisah di sebalik tarikh kemerdekaan kita. Ya, betul. Sebenarnya tarikh kemerdekaan kita tu telah disusun dan telah mendapat ilham daripada salah seorang mufti dari negeri Pulau Pinang, iaitu Syekh Fahim. Syekh Abdullah Fahim. So beliau, Tunku Abdul Rahman, tanya dia, bilakah tarikh yang sesuai untuk tanah Melayu merdeka. Jadi Syekh Abdullah Fahim meminta beberapa hari untuk dia bersolat hajat, kemudian juga beliau meminta petunjuk daripada Allah, dan pada akhirnya Syekh Abdullah Fahim ini telah mencadangkan tarikh ialah 31 Ogos 1957. Means apa? Ingat, senang-senang letak tarikh. Mesti ada sebab kenapa. Mendapat ilham daripada Tuhan, daripada Allah, untuk diletakkan tarikh 31 Ogos 1957. Dan kenapa tarikh itu? Itu kita kena cari. Itu kita kena cari. Dan itu mungkin rahsia-rahsia ghaib yang kita tak tahu. Cikgu. Ya. Saya bagi search kat Google. Saya dapat tahu, saya bagi cari apa yang berlaku ialah dia bagi tahu tentang perang saudara Amerika. Yang di mana dia terpaksa kosongkan dekat satu bahagian tu, di mana Sherman pergi kepung. Dan lagi satu ialah hari sambutan whisky. Itu betul? Ya, betul. Hari tahun-tahun bila tu? Hari apa tu? Maksudnya tarikh apa tu? Tarikh 31 Ogos ke 1 April? Hilang pula. Dia lagging kot. Oh, dia Yalah, nak buat macam mana dia dah lagging kan? Tak apalah. Okey. Baik, kita nak tengok sini tentang apakah ciri-ciri perlembagaan Malayan Union yang British nak tubuhkan ni, cikgu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, ciri-ciri perlembagaan Malayan Union ini meliputi dua perkara, iaitu sistem pentadbiran dan juga tentang kewarganegaraan. Dua ni je. Tentang sistem pentadbiran dan juga tentang kewarganegaraan. So macam mana pentadbiran Malayan Union ni, cikgu? Ingat perlembagaan Malayan Union berkaitan dengan pentadbiran dan juga kewarganegaraan. So pentadbiran macam mana? Pentadbiran Malayan Union berbentuk kesatuan, iaitu union. Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang kita belajar selama ni, NNMB, NNMTB dan juga NNS. Kecuali Singapura, maknanya Singapura tak join. Disatukan menjadi satu unit pentadbiran dipanggil sebagai Malayan Union.
Maknanya NNMB, NNNTB dan juga NNS digabungkan menjadi Malayan Union. Dan soalan kenapa Singapura tak join? Kerana Singapura, British ingin kekalkan Singapura sebagai sebuah pelabuhan bebas. Ingin kekalkan Singapura sebagai pelabuhan bebas. So itu sebenarnya kenapa Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union. Baik. Kemudian Malayan Union ini, siapakah yang akan mentadbir? Ketua dia siapa? Ketua pentadbir yang atas sekali, iaitu Malayan Union ini akan diketuai oleh Gubernur British. Yang mana Gubernur ini dilantik oleh Raja England. Gubernur yang dilantik oleh Raja England akan menjadi ketua di Malayan Union dan dia akan dibantu oleh Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan Malayan Union. So ada dua, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union yang dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Bermakna di sini bila kita tengok Malayan Union diketuai oleh Gubernur British, dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan, dan itu semua di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Soalannya, di mana Sultan? Di mana Sultan? Tak ada. Tak ada. Ini yang menyebabkan ramai orang tak puas hati dengan Malayan Union. Negara aku, tanah air aku, kau buat macam tanah air kau je. Siapa kau ni? See? Itu dia. Baik. Kemudian Raja-Raja Melayu jadi apa? Tengok betul-betul. Raja-Raja Melayu, Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Ahli Majlis Raja-Raja. Yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Itu je. Itu je lah. Pentadbiran? Pentadbiran semua di bawah Gubernur British. Jadi, Sultan hanya jadi Majlis Raja-Raja. Bermakna di sini ada berapa majlis? Ada 3 majlis. Ingat Majlis Eksekutif, Majlis Perundangan dan Majlis Raja-Raja. Ada 3. Dan Majlis Raja-Raja tu di tepi je. Uruskan hal agama Islam dan adat istiadat Melayu. The rest akan diuruskan oleh Majlis Eksekutif, Majlis Perundangan di bawah Gubernur British. Tiba-tiba Sultan tak ada kuasa. Apa jadi? Inilah akibatnya bila kita membiarkan negara kita di bawah naungan dan jajahan British. Ini geram ni. Geram ni. Jadi itulah punca dia. Dan ini pentadbiran Malayan Union yang nak diperkenalkan di tanah Melayu pada waktu itu. Dan perkara yang kedua iaitu tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan mesti melalui prinsip jus soli. Jus soli iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Dan ini menjadi asas kewarganegaraan Malayan Union. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan di Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Seluruh rakyat. Tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, bukan Kadazan, Sikh, dan juga orang asli, semua diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Dan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin, maknanya tinggal di tanah Melayu ini selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Maknanya kalau orang yang bukan Melayu juga tetapi tinggal di sini lebih daripada 10 tahun, maka dia juga akan mendapat taraf
warga negara. Manakala mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun, yang mana parents dia, ibu bapanya merupakan warga negara, akan turut diberikan kewarganegaraan. Maknanya apa? Jus soli ini, maknanya jus soli ini kerakyatan yang longgar, senang nak dapat kewarganegaraan. Senang nak mendapat kewarganegaraan. Kalau macam tu semualah dapat, betul. Kalau macam tu semualah dapat. Semua orang dapat kewarganegaraan. Dan ini membimbangkan. Amat membimbangkan. So kalau kita lihat di sini, pembentukan Malayan Union ini, sebenarnya kesimpulannya, pembentukan Malayan Union ini adalah sebenarnya satu usaha penjajah untuk menakluki tanah air kita. Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Masya Allah. Oleh yang demikian, kita sebenarnya perlu menolaklah sebarang bentuk penjajahan demi kedaulatan ibu pertiwi, iaitu kedaulatan negara kita. Meskipun nyawa menjadi taruhan. Jadi, inilah cerita tentang Askar Melayu setia pada masa itu. Askar Melayu setia masih ada di bawah Sultan. Di bawah Sultan. Kan? Ingat Askar Melayu setia tu dia bukan di bawah Agung. Agung tak ada. Di bawah Sultan. Askar Melayu setia di bawah Sultan Johor. Sultan Johor. So, Johor saja. Kuasa tentera tu hanya di Johor. Di negeri lain tak ada. Jadi tak ada guna juga kalau ada Johor sahaja ada tentera, tetapi negeri lain tak ada. Itu satu. Yang kedua, sultan-sultan ini telah ditekan oleh British untuk menerima Malayan Union. Ditekan. Diberi tekanan. So itulah berkaitan dengan perlembagaan Malayan Union. Dan untuk perlembagaan Malayan Union ini, terus cikgu cakap, soalan berkaitan dengan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Ini sangat-sangat ataupun kita kata selalu keluar dalam soalan trial, dalam soalan exam. So sila fahami. Kadang-kadang soalan tanya apa tahu? Ciri-ciri Malayan Union. Kalau soalan tanya ciri-ciri Malayan Union, benda yang sama. Sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. Kalau soalan tanya ciri-ciri perlembagaan Malayan Union, inilah sudah tentu. Kalau soalan tanya ciri-ciri Malayan Union, inilah dia. Sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. So jangan keliru. Sebenarnya soalan itu merujuk kepada perkara yang sama. Perkara yang sama. So itu berkaitan dengan Malayan Union. So far, ada soalan tak nak tanya sebelum kita proceed kepada seterusnya? Tak ada. Tak ada, harus tak ada. Ya. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Kita terus sikit lagi. Tak ada soalan Alif, Syarul, Wan, tak ada Farisha Zahra, kemudian Sarina Liza, Nurul Hidayah, Edlina tak ada Cikgu saya ada. Apa dia? Boleh. Kalau X tolak Y apa jadi? Nak tanya dulu. Soalan tu soalan matematik ke soalan luar matematik? Luar matematik lah. Kalau soalan luar matematik kita tahu. So kalau X tolak Y, Y akan jatuh. Kenapa? Sebab X tu dia dua kaki. Dia macam tu. Yang Y tu satu kaki je. So kalau X tolak Y, Y jatuh. Pandai cikgu, pandai. Cikgu. Patut kena tanya soalan tu soalan matematik ke apa? Baik. Ya.
Soalan saya ialah kan Persatuan Melayu apa je kau? Persatuan Melayu apa tu? Apa? Jadi ada tahu ada dia kata tadi Persatuan Ah. Melayu saya tak ingat apa. Okey, Persatuan Pelajar Melayu. Persatuan Pelajar Melayu menghantar memorandum Hmm. kepada British Hmm. untuk Untuk menghalang dia tahu dia tak nak bagi ikut jus soli tu tak cikgu. ya, betul. Jusoli Karena itu. sekarang kalau dia pergi hantar untuk halang, kalau macam tu Tan Chen Long dengan Persatuan Cina apa? Cina Barat. Ya, Cina. Kenapa? Kenapa dia pergi hantar memorandum? Adakah dia nak support Malaya Union ataupun dia orang macam nak bagi tolong British kejap ke? Macam dia tak tahu pun niat dia orang tu. Okey, baik. Sebenarnya begini. Okey, walau apa pun memorandum yang dihantar kepada British, British dah ada plan dia. So, British dah ada plan dia untuk meneruskan rancangan Malayan Union tu. So, apabila Persatuan Pelajar Melayu tu hantar memorandum, okey, meminta supaya British jangan gunakan prinsip jus soli. Adakah British menerimanya? Tak. British kata, aku nak guna juga jus soli. Kau buat memorandum macam mana pun, kami dah decide kami nak buat. Okey. Kemudian, Tan Cheng Lock, okay, dia hantar memorandum untuk membincangkan, untuk memaklumkan tentang suruh British memikirkan masa depan tanah Melayu, dan nasib tanah Melayu. Jadi Tan Cheng Lock sebenarnya dia tak minta tentang permintaan tentang jus soli. Namun begitu, memorandum itu hanyalah kita kata sebagai mungkin ada sedikit bantahan terhadap Malayan Union, bantahan awal terhadap Malayan Union. Tetapi British dah decide, kami nak buat Malayan Union. Kami nak buat Malayan Union. Dan kamu tahu kan kenapa British nak buat Malayan Union? Sebab perasan tak tentang kewarganegaraan jus soli? Kenapa jus soli itu nak dilaksanakan? Kerana supaya kita dah belajar hari itu bahawa supaya orang-orang yang bukan Melayu seperti Cina dan India apa semua, mereka boleh terus berada di tanah Melayu menjadi warga negara Malayan Union. Kerana apa? Kerana British telah menggunakan orang India dalam kegiatan ekonomi perladangan, iaitu di ladang-ladang getah. Manakala orang-orang Cina, British gunakan untuk kegiatan perlombongan biji timah. Jadi, kalau dua-dua ni, British kata, kami tak nak guna jus soli, korang boleh balik sekarang. Yang orang Cina balik ke negara Cina. Kalau yang orang India balik ke negara India. Apa yang akan berlaku? British akan kehilangan para pekerja yang bekerja di ladang getah dan yang bekerja di lombong biji timah. Dan ini akan merosakkan keuntungan, merugikan British. Jadi sebab tu British dah nampak dah. Kalau aku nak buat Malayan Union, aku kena bagi guna jus soli supaya orang Cina, orang India dapat kewarganegaraan dan mereka semua boleh bekerja untuk ladang-ladang getah milik British, lombong-lombong biji timah milik British. Dan itu terus memberi keuntungan kepada British. Nampak tak? Ting, 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 ting. Jauh pemikiran British. Jadi itulah sebenarnya. Contohlah kan, Wan tanya cikgu, saya nak tanya, contohlah kan orang Indonesia ni datang Malaysia. Lepas tu kahwin dengan orang Melayu. So kalau dia ada anak dia dapat kewarganegaraan ke cikgu? Ya. Itu pada waktu itulah. Pada waktu itu. Jus soli. Dalam bahasa jus soli ini sebenarnya adalah kita kata sebagai dalam bahasa Greek sebenarnya. Jus soli ini sebenarnya adalah dalam bahasa Greece. Dan dia adalah salah satu kita kata sebagai is a common law. Dan dia merujuk kepada apa tahu? Kepada hak kerakyatan. Hak kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So jus soli ini sebenarnya adalah hak kepada apa dikatakan sebagai
orang yang lahir lah. Hak rakyat lah sebenarnya. Jus soli ni sebenarnya hak rakyat. Hak rakyat. Soli ni sebenarnya diambil daripada bahasa Roman. Soli itu ialah soil. Soli itu ialah soil. Soil itu tanah. So jus soli itu, jus tu ialah hak. Hak tanah tu bermaksud apa? Hak orang-orang yang yang ada tanah di situ, yang lahir di situ. Jadi itu asal perkataan jus soli. Dan banyak disebutkan perkataan sebenarnya, sebutan sebenarnya dia bukan jus soli. Kan? Ada yang sebut jus solai. Iaitu disebut jus solai. Ada juga disebut sebagai jus soli. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada perkataan hak tanah, iaitu hak orang-orang yang lahir di tanah itu. Maknanya siapa yang lahir di tanah itu, dia akan jadi warga negara, dia ada hak terhadap negara itu. Jadi masalah itu, hak tu tak ada masalah. Hak tu tak ada masalah. Jus soli ni tak ada masalah tau. Kalau tanah Melayu pada waktu itu hanya ada orang Melayu, orang asli. Tak ada orang-orang lain. Maknanya tak ada bukan Melayu. Jadi jus soli itu tak ada masalah. Tapi jus soli ni akan ada masalah apabila adanya orang yang selain daripada orang asal, iaitu selain daripada bukan Melayu. So itu akan menyebabkan berlaku banyak konflik, di mana hak orang Melayu dengan hak orang bukan Melayu akan jadi sama. Sebelum tu cikgu tengok sekejap. Okey. So semua orang Melayu takut sensitif Takut sensitif. Cikgu tak apa sebab cikgu memang orang Amerika. Cikgu dah biasa. So as an American, cikgu dah faham benda-benda ni. So tak ada terasa pun. Walaupun cikgu bukan Melayu kan. Okey, baik. Saya Nigeria. Cikgu orang Amerika. Cikgu orang Amerika. Jadi okey. Sebab memang cikgu sebenarnya kalau ikut alamat kampung masa raya itu, kampung kat California. Okey. Kampung kat California. Kan. Baik. So itu yang dikatakan sebagai jus soli. Okey, macam Wan kata, lepas kahwin dengan orang Melayu, so kalau dia ada anak dia dapat kewarganegaraan dengan cikgu. Ya betul. Ya betul. Even macam sekarang pun sama tau. Kalau ada orang Indonesia yang datang ke sini, kemudian dia kahwin dengan orang warga negara kat sini, maka anak dia pun lahir kat sini, maka anak dia dapat kewarganegaraan. Betul. Kalau mengundi, cikgu mengundi kat mana? Cikgu mengundi kat kawasan Subang lah. Kawasan Subang Jaya. Contoh satu lagi. Katakan macam cikgu, cikgu berkahwin dengan Luna Maya. Luna Maya Indonesia. Contoh. Cikgu berkahwin dengan Luna Maya. Luna Maya pelakon Indonesia tu kan. So kalau anak kami ni, anak kami ini bila lahir dekat sini, maka anak itu menjadi warga negara lah. Contoh. Kan. Jangan takut krisis. Bukan tak takut pun. Kita beli beras. Okey, baik. Okey. Takut kita boleh ketuk. Okey, baik. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan jus soli. Baik. So bila dah British, kita lihat dengan rancangan Malayan Union dan bagaimana perlembagaan yang nak dibuat oleh Malayan Union kita nak tengok sikit lagi tentang apa tau? Tentang macam mana British mendapatkan tanda tangan Sultan. Kita pun macam pelik. Kenapa British nak dapatkan tanda tangan Sultan? British ni, dia nak ambil tanah, dia nak jajah. Tapi dia nak jajah secara official. Siap tanda tangan kau. Jajah secara official. Maknanya apa? Nak mencuri depan-depan. Ibarat nak mencuri depan-depan. Dia contoh yang macam katakan pencuri tu pergi rumah Haras. Dia jumpa Haras kan? Haras, kita tu aku ambil sekarang Aku ambil Jangan. kan? Haras, aku ambil kita okay. Haras kata, Haras macam tu je.
Okey, bye. Terima kasih. Dia macam tu. Kamu, weh. Kan dia jadi macam, jadi nampak tak? So British dia nak ambil tanah Melayu sebagai tanah jajahan. Dia ambil depan-depan. Gentle. Macam bodoh je. Lebih kurang lah. Kan? Lebih kurang lah. Yang bodoh tu bukan British. Malah cakap lah. Bukan saya. Bukan. Jadi, kita nak tengok British faham bahawa kalau nak jadikan tanah Melayu ni Malayan Union, okey, kena dapat persetujuan daripada pemilik tanah Melayu. Siapakah pemilik tanah Melayu? Sultan. Ya. Pemilik tanah Melayu tu cikgu masukkan negeri ke semua? Negeri-negeri ni. Kalau semua yang di-Pertuan Agong kan cikgu? Ya, tapi kita tak ada agung masa tu. Mana ada agung? Jadi, tak ada. Kalau dekat di kata 3 tu? Mana ada agung. Tuanku Abdul Rahman? Itu tuanku tu bila? Itu time Merdeka 1957. Sorry. Belum lagi. Sabar. Okey. Lambat lagi. Okey, baik. So sebenarnya apa yang berlaku adalah British kena dapatkan persetujuan daripada pemilik tanah Melayu. Siapa pemilik tanah Melayu, cikgu? Pemilik tanah Melayu, kita tahu tanah Melayu terdiri daripada negeri-negeri. Dan setiap negeri ada sultan. Jadi, kena dapatkan tanda tangan sultan-sultan negeri ini. Sebab itu, British dapatkan tanda tangan sultan supaya sultan setuju untuk bergabung menjadi Malayan Union. Nampak tak? So kalau kita fikir, macam kita fikir kan, kenapa mesti British nak dapatkan persetujuan? Sebab mestilah minta setuju daripada tuan punya tanah. Siapa pun tuan punya tanah negeri Selangor? Sultan Selangor. Siapa tuan punya tanah negeri Perak? Sultan Perak. Siapa tuan punya tanah negeri Pahang? Sultan Pahang. Jadi kena minta sign seorang-seorang. Itu yang British kena buat. Jadi, kalau kita tengok kat sini, British mendapatkan tanda tangan sultan. Jadi, kalau kita lihat, British telah melantik, kalau kita lihat di sini, dia melantik Sir Harold MacMichael. Ini, nama ni korang kena ingat sampai bila-bila. British melantik Sir Harold MacMichael untuk dapatkan tanda tangan sultan. Tapi sebelum itu, bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik, British hantar H.C. Whelan, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Malaya, untuk merintis jalan, untuk membuka jalan bagi menghadap Raja-Raja Melayu. Dan cuba risik-risik, cuba survey ataupun tinjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. So, H.C. Whelan tugasnya apa tahu? Iaitu untuk merintis jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu. Jom kita tengok H.C. Whelan ni. H.C. Whelan ni merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. H.C. Whelan menjalankan tugasnya daripada 8 September 1945 sampailah 29 September 1945. Kalau korang fikir betul-betul BMA British Military Administration dah sampai ke tanah Melayu ni, dan kita belajar BMA kan. BMA dah sampai ke tanah Melayu pada berapa bulan? 12 September. H.C. Whelan dah menjalankan tugasnya daripada 8 September. Mana satu yang dulu? Perasan tak? H.C. Whelan menjalankan tugasnya daripada 8 September 1945. Tapi kita belajar 12 September 1945, BMA baru sampai. Baru sampai. Jadi Whelan dah jalankan tugas. Mana dia tahu dia nak kena buat apa, Malayan Union?
Macam mana William boleh tahu plan British nak buat Malayan Union? Nampak tak? Korang faham tak situasi ni? Korang faham ke tak faham apa yang cikgu faham? Korang faham ke tak faham apa yang cikgu nampak? Tak faham. Tak faham Okey. Yang kita belajar mungkin semua macam blank je kan. Okey, yang kita belajar dia macam ni. Okey, Malayan Union kan. Dan sebelum itu kita akan cikgu buat macam ni lah. Okey, baik. Okey, yang kita belajar BMA. Okey, kita kata BMA telah pun datang ke tanah Melayu pada berapa hari bulan? Iaitu pada 12 September. September 1945. 12 September. Dan BMA ni menjalankan tugas dia sampailah pengumuman Malayan Union, iaitu Malayan Union bila? Iaitu Malayan Union pada 1 April 1 April 1946, betul? Sebab 1 April ini telah ada Malayan Union. Malayan Union. Baik. Tetapi bila kita tengok balik H.C. William. H.C. William pula. H.C. William dia menjalankan tugas dia untuk merintis kepada pembukaan jalan untuk berjumpa Sultan bermula pada bila? Pada 8 September. 8 September 1945. Persoalannya adalah dan dia berusaha untuk mendapatkan persetujuan sultan-sultan terhadap Malayan Union. Nampak tak? Terhadap Malayan Union. Malayan Union. Maksudnya apa? Maksudnya so kalau katakan British dah plan nak buat Malayan Union ni, kenapa British nak buat BMA? Kenapa British nak buat BMA? Nampak tak? Kan baik datang-datang je terus dia nak buat Malayan Union. Tapi kenapa buat BMA? Kemudian BMA pula gagal pula tu. Masalahnya BMA, kalau dia dapat pulihkan tak apa. Masalahnya BMA gagal. Fail. Cikgu. Fail. Cikgu. Saya rasa ada. So maksud cikgu, kenapa dia pergi buat BMA kalau BMA tu gagal? Lepas tu baru tubuhkan Malayan Union. Ke cikgu masukkan ada maksud macam semuanya dirancang? Ya, ada dirancang sebab apa? BMA ni hanya, bagi cikgu BMA ni sebenarnya hanyalah dia punya wayang saja. Wayang saja. Sebenarnya diorang dah plan daripada awal nak buat Malayan Union. Daripada awal-awal memang dah plan nak buat Malayan Union. Kenapa? Kalau tidak, takkanlah H.C. William dah jalankan tugas dia start 8 September 1945. BMA belum sampai, H.C. William dah jalankan tugas. Sebab apa? Untuk memujuk sultan-sultan bagi menyokong Malayan Union. You see? Nampak tak? Sebenarnya plan asal British adalah nak buat Malayan Union. So BMA ni hanya wayang saja. Hanya wayang saja. So ini main purpose British terhadap tanah Melayu. Betul tak? Jadi ini yang kita tengok. Iyalah, serius lah. Bermakna apa? Memang British dah plan lama untuk jajah. Untuk jajah tanah Melayu. Yes. Jadi maksudnya selama ni dia merancang lah? Maknanya British tu ada plan A dan plan B ke? Sebenarnya British ada plan apa tahu? Plan A, plan B, betul. Tapi plan A tu yang ini. Ini plan A. Yang ini plan B sebenarnya. Faham tak? So cikgu,
Ya. Cikgu maksudkan kat sini ialah BMA tu hanya sebagai wayang disebabkan tunjuk BMA tu dah memang dirancang, yang British nak pastikan BMA tu gagal melaksanakan tugasnya supaya dia dapat wujudkan Malaya Union. Ya, nak nampakkan bahawa BMA gagal dan mereka boleh buat Malayan Union. Padahal matlamat utama British sebenarnya memang nak buat Malayan Union. Ini fokus utama sebenarnya. Ini fokus utama sebenarnya British. No. Bukan BMA sebenarnya. Nampak? Kalau tidak, tak adalah awal-awal lagi. BMA belum sampai lagi. 8 September, HC William dah jalankan tugas. Awal benar. Kan? BMA belum sampai lagi. Oh, HC William dah jalankan tugas dah. Tugas untuk apa? Untuk mencapai persetujuan Malayan Union. You see? So, plan A, plan B tu, Nurul Hidayah sebenarnya plan A tu ialah Malayan Union. Plan B tu hanyalah support plan A. Uish, dahsyat dia orang. Jadi nampak tak? Okey. Sebab itu ada peribahasa menyatakan apa tahu? Kebaikan yang tidak dirancang akan dikalahkan oleh kejahatan yang dirancang. Itu memang ada peribahasa tu. Kebaikan yang tidak dirancang akan dikalahkan oleh kejahatan yang dirancang. You see? Baik Mahathir tak ada masa ni cikgu. Yeah. Kalau Mahathir ada, entahlah berjadi. Jadi sebab itu kita lihat bahawa planning British memang very detail dan terperinci. Sampai orang pun macam tak jangka benda ni akan berlaku. Tak jangka. Tapi mereka, bak kata tadi, mereka bak kata Wafi, mereka dah lama rancang. Kita je yang lalai. Tapi cikgu itu bukan kata orang tua. Tak adalah. Sekarang lah kan. Dia gitu. So kalau kita lihat di sini, ini yang cikgu nak tunjukkan. William telah menjalankan tugasnya daripada 8 September 1945 hingga 29 September. Dan juga pada waktu ini, Sultan pertama yang ditemui ialah Sultan Johor. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa mula-mula William jumpa Sultan Johor dulu? Kenapa jumpa Sultan Johor dulu? Sebab Sultan Johor dia ada hubungan banyak dengan British. Ya, sebab Sultan Johor daripada, kalau kamu ingat Maharaja Abu Bakar dulu, Maharaja Abu Bakar, Sultan Abu Bakar kan dapat title Maharaja daripada Raja England. Means that keturunan Sultan Johor ni memang berkawan baik dengan British. Jadi sebab itu, Sultan pertama yang ditemui ialah Sultan Johor. Selepas itu, Sultan William bertemu pula dengan Selangor untuk menghadap Sultan Selangor, iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah. Dan kamu tahu kenapa dia jumpa Sultan Selangor? Yang kedua, kerana Sultan Selangor dengan Sultan Johor kawan baik. Sultan Selangor dengan Sultan Johor kawan baik. Jadi sudah tentulah, Sultan Johor bagi tahu William, lepas ni kamu pergi jumpa Sultan Selangor. Sebab dia kawan baik aku. You see? Nampak tak? Dan kemudian William terus menghadap Sultan Kedah. Tapi ini menghadap saja, berjumpa, minum-minum, borak-borak, kedai kopi, biskut kering, lepak borak-borak, kena curut ke kan, kena pipe ke kan, borak-borak itu je. Itu tugas HC William. Dia belum minta tanda tangan lagi. Dia just jumpa je. Ajak minum borak-borak. Kemudian beliau pun menemui Syed Hussein, iaitu Setiausaha Kerajaan Perlis, dan kemudian dia menghadap Raja Perlis di Kangar Perlis. Dari Perlis, William bergerak ke Perak menghadap Sultan Perak. Dan pada 23 September, beliau menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan pada 28 September, beliau menghadap Sultan Pahang. Seterusnya, William menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Da Omar Mahmud, Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali, iaitu Sultan Terengganu. Akhir sekali, William ke Kelantan menghadap Sultan Kelantan. Baik,
Bila dia dah jumpa, dah borak-borak minum kedai kopi, okey, dengan Sultan apa semua, kedai kopi minum kopi okey dengan Sultan, berkena biskut keras apa semua kan, celup-celup dalam kopi kan. So sambil borak-borak, jadi okey, dalam laporannya balik dia pun buat laporan. Dia kata apa? Okey, H.C. William kata beliau mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani perjanjian Melayu-Union. Ya. Saya ada soalan. Jika bagi tahu British William Ya. berjumpa dengan Sultan Johor dulu sebab dia kan sebab dapat Maharaja tu tak cikgu? Ya, betul. Kalau macam tu kenapa dia jumpa Sultan Kelantan yang paling terakhir? Okey, dia jumpa Sultan Kelantan paling terakhir sebab apa? Sultan Kelantan adalah salah sebuah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang mana hubungan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan British dia agak jauh, renggang. Okey. So sebab itu Sultan Kelantan, lagipun kita tahu Kelantan paling jauh ke atas lah kan. Jadi itu sebabnya lah. So ya. Tapi cikgu Kedah kan tidak bersekutu juga. Okey, dia tidak bersekutu juga, tapi dia dalam on the way kan. Dia sekali on the way naik atas kan. Perasan tak? Daripada Johor naik Selangor, Selangor naik Kedah, naik Perlis. Daripada Perlis dia turun balik ke Perak. Kemudian dia turun ke Negeri Sembilan. Kemudian dia pergi Pahang. Pahang naik Terengganu, Terengganu naik Kelantan. Nampak tak dia punya flow? Daripada bawah naik ke atas sampai ke Perlis, dia turun balik pergi ke Perak, Negeri Sembilan. Kemudian dia pergi kepada Pahang, kemudian pergi ke Terengganu dan naik ke Kelantan. Dia mengikut jalan raya, laluan jalan raya. Sebab pada waktu itu tidak ada jalan raya daripada Kedah ataupun Perak cross pergi ke Kelantan, tak ada, belum ada lagi. Jadi sebab itu dia pusing balik turun bawah dan pergi ke Pahang, melalui Pahang dan Pahang naik ke dari Sembilan naik Pahang, Pahang naik ke Terengganu dan Terengganu naik ke Kelantan. So dia ikut jalan raya. Nampak tak? Baik. Cikgu, agaknya soalan spam akan keluar macam mana untuk tajuk British dapat tanah Sultan dia. Okey. Cikgu yakin tentang H.C. William ni, dia takkan tanya tentang siapa dia jumpa, tak. Tapi mungkin soalan akan tanya tentang Sir Harold McMichael dan siapa yang dia jumpai. Yang ini sangat penting. Yang ini sangat penting. Ya. Dan untuk H.C. William pada setiap pertemuan dengan Sultan, William sebenarnya bila jumpa Sultan je, William berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu. Okey, untuk menandatangani perjanjian, maknanya berusaha pastikan Raja-Raja Melayu ini menyokong British. Dengan ini, dengan cara ini misi William telah memudahkan tugas McMichael. So McMichael sudah tentulah datang dengan tuanku tahu kan niat patih untuk jumpa tuanku. H.C. William dah bagi tahu tuanku kan tentang niat patih untuk jumpa tuanku. Dia dah mudahkan tugas McMichael. So itu H.C. William. Okey. Namun begitu, cikgu tidak merancang untuk Sir Harold McMichael sebab nanti kalau cerita pasal Sir Harold McMichael, kamu akan marah. Seriously, kamu akan marah. Kamu akan marah, geram dan bengang dengan Sir Harold McMichael. Betul cikgu. Ya.